Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Our gratitude to Allah subhanahu wa ta'ala for having given us this opportunity to meet here today in good health. May Allah keep us all in good health until our last days, inshallah. Alhamdulillah. We are getting near to Hajj, Eid al-Adha, Hajj. Next week we'll be performing Hajj. Inshallah, I would like to talk something about Hajj, inshallah. Hajj is, as we know, the last of the 5 pillars of Islam. Last of the 5 pillars of Islam. Tiang yang kelima. Daripada mula syahadah, salat, zakat, saum dan Hajj. Hajj itu yang kelima, tangga yang kelima. Jadi apa yang kelebihan-kelebihannya tu, ya? Yang penting Hajj adalah kemuncak daripada taubat kita. Taubat. It is the highest level of our asking Allah's forgiveness. When you are in Arafah, on the day of Arafah, 9th day of Zulhijjah, everybody gathered in Arafah. Everybody not wearing any hat, not wearing anything except ihram, the 2 pieces of cloth. Then Allah asked the Malaika, what do they want? What do they want? They are here. Apa dia nak? Malaikat jawab, mereka minta keampunan Tuhan. Bilang dia orang, aku dah ampunkan semua hari ini. Jadi hari itu adalah hari yang mana Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan segala dosa manusia, orang yang ada di Arafah. Dan hari itulah Iblis menangis habis-habisan sebab dia sudah kalah. Kerana Allah sudah mengampunkan dosa-dosa orang semua, orang yang beriman, maka itu adalah kekalahan Iblis. Iblis menangis. Itulah kemuncak daripada haji, kemuncak daripada haji. Jadi kenapa Allah letakkan haji itu tiang yang kelima, tangga yang kelima? Kenapa tidak 1, 2, 3 dan sebagainya? Ada orang bertanya, saya dapat CPF, saya nak pergi haji. Habis saya tanya, awak sudah bayar zakat belum? Belum, dia bilang. Kalau bayar zakat tak cukup pergi haji. Saya bilang, awak bayar zakat dulu. Kalau tak cukup, tak payah pergi haji, tak wajib awak pergi haji. Tak wajib. Sebab apa? Belum cukup duit, tak wajib lah. Tapi zakat tu wajib. Yang keempat, tangga yang keempat, awak mesti tunaikan dulu, baru boleh pergi haji. Jadi zakat tak bayar, artinya duit awak tak sempurna, tak suci cukup untuk menunaikan haji. Jadi haji awak pun tak diterima oleh Allah Ta'ala. Ini kena faham. Allah letakkan 1, 2, 3, 4, 5. Kita nak manjat ke tangga yang kelima, tapi yang keempat kita tak tunaikan. Macam mana? Jatuh tak? Macam gitu. Jadi sebab itu orang tak faham. Zakat kalau bayar nanti tak cukup duit nak pergi haji. Tak bayar, tak cukup, tak wajib awak pergi haji. Menunaikan haji. Tapi zakat tu wajib. Sebab sudah tunai, sudah sampai masa awak kena bayar zakat. Itu wajib. Jadi sebab itu Allah terangkan dalam Quran, solat dan zakat sama-sama. Allah kata barang siapa memisahkan solat dari zakat, dia solat dia tak diterima. Kecuali kita kata kita sembahyang, tunaikan zakat. Sebab apa? Kita bila cukup masa, cukup wang, cukup jumlah nisab, kita bayar zakat. Itu baru diterima kita punya solat. Kalau tidak, tak diterima solat kita. Jadi sebab itu kita kena ikut landasan-landasan yang Allah letakkan. Syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian solat dulu, solat 5 waktu dah selesai, baru kita
zakat. Kemudian baru kita puasa, lepas puasa baru kita haji, ya, haji. Jadi haji itu macam mana? Yang tadi saya kata tadi itu pengampunan dosa daripada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah kemuncak, the highest level of Allah's forgiveness on the day of Arafah. Okay. Yang lain-lain itu macam mana? Kita pergi melontar jamrah, 3 hari melontar. We throw stones at Iblis. Macam mana kita tahu itu Iblis? Sebab Nabi Ibrahim AS, beliau nak pergi korbankan anaknya. Bila dapat perintah untuk korbankan anaknya Ismail AS, beliau jalan situ. Iblis menahan. Iblis kata, tak boleh, ini anak kau baru seorang, kau nak korban macam mana? Jadi kita balik lagi. Besoknya pergi lagi. Besoknya pergi. Begitu juga Iblis tahan. Kau tak kesian kan anak kau baru satu? Kau nak pergi korbankan macam mana? Balik lagi. Hari yang ketiga begitu juga dia datang. Jadi dia kata hari itu Nabi Ibrahim AS kata, tak payah, kau tak payah cakap, aku teruskan. Tanya dengan Ismail, dia kata macam mana? Dia kata teruskan ayah. Jadi waktu itulah letak dalam, itulah batu yang ketiga daripada situ. Di situlah letaknya Ismail AS untuk korbankan. Untuk korbankan. Bila nak korbankan, okey, memang Ibrahim AS ambil pedang nak korban sekali. Allah tukarkan Ismail dengan seekor kibas, yakni seekor kambing. Jadi di situlah kita sekarang buat di Mina, tempat korban, ya. Di Mina kita tempat korban. Itulah sejarahnya Nabi Ismail AS untuk dikorbankan letak di atas batu itu, tetapi Allah tukarkan Ismail dengan seekor kambing. Itulah jadi kita korban, ya. Korban, ya. Itulah sekarang pun kita korban mana-mana, kita korban, lakukan korban tu sebagai pengorbanan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Perintah Allah Taala suruh korban, kita korban. Jadi Nabi Ibrahim AS sanggup dikorbankan anaknya sendiri, walaupun anaknya baru satu. Anak pertama dia sanggup korbankan. Kenapa? Perintah Allah Taala. Tapi kita ni kadang-kadang perintah Allah, cakap saja perintah Allah lah, aku tak boleh lah. Tapi perintah Allah, cakap perintah Allah, tapi entah nanti bolehlah, lain kali bolehlah, macam itu. Jadi perintah Allah tu macam mana pada kita? Ini contohnya Nabi Ibrahim AS ikut perintah Allah, walaupun anaknya yang baru pertama, anaknya baru satu, dia sanggup korban kerana perintah Allah Taala. Tapi Allah, kita yakin pada Allah Taala. Yang penting kita kena yakin pada Allah Taala. Baru-baru ni pun baru saya balik daripada Mahkamah Syariah. Ni satu kes cerai-berai lah, biasalah. Jadi si suami kata, saya belajar agama, saya nak jaga anak-anak saya, nak bimbing anak-anak saya, sebab tu saya nak anak, saya ceraikan isteri, tak apa. Jadi anak-anak tu dari mana datangnya, saya tanya. Adakah awak yang lahirkan anak? Isteri awak yang lahirkan. Dia tak ada perasaan kan? Dia pun ada perasaan juga, ya tak? Itu ibu kan? Ibu lebih penting. Sebab apa? Ibu berada nyawa untuk melahirkan anak. Dia berada nyawa. Kerana apa? Allah kata, apabila seorang ibu melahirkan anak dan sedang melahirkan anak, dia mati, dia terus masuk syurga, tak payah soal-soal lagi. Dia mati syahid namanya. Begitu peringkat Allah bagikan. Dalam Quran Allah kata, wattaqullah wattaqu irham, yakni takutlah kepada atau menghormatilah kepada rahim-rahim yang melahirkan kamu. Rahim ibu kita, kita lahir daripada rahim ibu kita. Rahim isteri kita, kita menghormati kerana apa? Dia melahirkan anak-anak untuk kita. Ya tak? Jadi rahim tu daripada perempuan. Si rahim tu kita kena menghormatinya, kita kena menghargainya. Kalau tidak, kerana rahim seorang wanita, kita kahwin, kita boleh dapat zuriat. Tak boleh dapat zuriat. Kalau tak ada zuriat, kita ni tak ada keturunan.
Tak ada orang nak doakan. Allah kata dalam Quran, kami ciptakan kamu dan daripada kamu, pasangan-pasangan kamu, daripada pasangan kamu kami keluarkan anak-anak menjadi zuriat bagi kamu, supaya mereka mendoakan untuk kamu. Jadi anak-anak ni mendoakan untuk kita. Sebab tu Allah kata Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunkanlah dosaku dan dosa kedua ibu bapa aku. Jadi anak-anak doakan untuk kita. Jadi di sini kalau seorang suami tidak menghormati atau tidak menghargai rahim seorang isteri, dia betul tak dia punya agama tu betul tak? Dia kata saya belajar agama, saya nak didik anak-anak. Macam gini awak nak didik anak-anak, lebih baik jangan didik. Ya tak? Tidak menghormati isteri. Nanti anak awak besok tak menghormati isteri, macam mana? Ya tak? Jadi inilah masalahnya, kadang-kadang kita kurang faham, kurang faham tentang tugas-tugas kita, tujuan-tujuan kita. Allah kata ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin dan pelindung kepada wanita. Bukan sekadar pemimpin saja, tapi pelindung, melindung daripada perbuatan-perbuatan yang salah, perbuatan-perbuatan yang tak betul. Kita bimbing. Kita kena bimbing, itu artinya melindung. Kemudian kata Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Jadi tugasnya suami untuk memimpin dan membimbing isteri dan anak-anak ke arah keridhaan Allah Ta'ala. Itulah cara dia, ya tak? Jadi di sini kita tak fikir, saya belajar agama, dia buat gini. Soal isteri mesti dengar cakap saya tu. Yalah, dengar cakap betul. Tapi macam mana kalau betul? Kalau katakanlah suami isteri nak pergi belajar dekat masjid, suami tak kasih, jangan belajar ke masjid, belajar ke radio 102, boleh tak? 102 tak betul, macam mana? Jadi isteri berhak pergi belajar, awak mesti benarkan dia belajar. Pasal apa? Pelajaran tu penting, pelajaran agama penting. Jadi inilah masalah-masalah, kadang-kadang dia tak fikir, dia ingat dia betul, dia pemimpin, dia mesti dengar cakap dia. Tapi jangan cakap tak betul pun dengar, mana boleh. Ada orang baru sampaikan kepada saya, seorang guru, dia kata mengajar murid-murid, dia suruh semayang, tapi dia sendiri tak semayang. Macam mana? Betul ke tidak? Rasulullah SAW menjadi contoh. Kata Allah SWT dalam Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Demi sesungguhnya ada pada Rasulullah SAW contoh yang terbaik bagi kamu. Jadi apa tu contoh? Artinya kita kena ikut, ya tak? Ini tidak, ikut saya sunnah Rasul, tapi tak buat. Macam mana? Ya tak? Jadi inilah masalah-masalah ni kita kena faham. Jadi orang pergi haji, kita perlu tahu semua lebih kurang melontar tu kenapa, Kemudian kita pergi sa'i antara Safa Marwah, Safa Marwah ada dua bukit, naik turun. Kenapa? Itu apa nama? Sayyidatina Hajar, isterinya Nabi Ibrahim AS, bila ditinggalkan oleh suaminya dengan anak seorang, Ismail, baby. Jadi dia tanya, kenapa awak tinggalkan saya dekat sini dengan anak? Awak nak balik? Nabi Ibrahim tak jawab. Kemudian dia tanya lagi 3 kali. Kali ketiga dia tanya, adakah ini perintah Allah? Jadi Nabi Ibrahim kata, ya. Kalau perintah Allah, awak baliklah, tak kisah. Kalau perintah Allah, dia akan jaga saya. Yakin pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan, kalau perintah dia, saya tahu dia akan jaga saya. Tak kisah awak balik. Macam itu. Jadi sekarang kalau kita nak tahu, Siti Hajar itu bila meninggal ditanamkan di bawah Hijr Ismail di dalam Kaabah. Hijr Ismail. Hijr Ismail kita tahu sekarang, kita tawaf situ kan, tawaf Hijr Ismail itu, dekat situlah ada Siti Hajar. Sekarang ada orang kata apa? Masjid Sultan kita kalau sembahyang haram, masjid sini sembahyang haram. Pasal apa? Ada kubur. Kalau di sana Mekah ada kubur, macam mana?
Kita sembahyang. Madinah pun ada kubur tengah-tengah. Ya? Macam mana kita sembahyang? Haram tak? Ini orang tak betul dia. Ya tak? Jadi inilah masalahnya, dia orang tak faham. Bila tak faham cakap sebarang-sebarang. Jadi di situ ada Siti Hajar, ya. Siti Hajar jaga anaknya. Kemudian dia Safa Marwah tu kenapa? Tak ada air, tak ada apa, dia cari. Naik bukit Safa, naik tengok ada tak mana-mana ada air tak? Mana-mana ada orang tak? Tak ada. Jalan lagi, naik lagi. Cari, ada tak? Tak ada. Jalan lagi, naik, tengok tak? Sampai 7 kali dia pergi jalan. Naik turun bukit, cari air. Kenapa kita 7 kali? Ya tak? Dia buat 7 kali sampai cari. Bila dah 7 kali dah selesai, dia turun, dia nak pergi lagi. Dia tengok pada arahnya anaknya tu, nampak ada air terpancur. Air terpancur. Jadi dia pun lari pergi sana. Air terpancur, dia pun tutup dengan dengan pasir. Zam, jangan lari. Dia tahankan air tu, jangan lari. Kemudian baru dia bagi anaknya minum air. Lepas tu barulah mula orang-orang berjalan di situ, kafilah. Dia orang waktu tu tak ada air. Mereka nampak air, semua datang sini kerumun nak minta air. Okeylah, boleh air, ambil air ni boleh. Tapi kamu sumbanglah sikit apa-apa, makanan ke apa-apa untuk anak aku. Begitulah mulanya Mekah, kota Makkah tu dibina mula daripada air Zam-Zam. Kerana ada air Zam-Zam, maka orang ramai datang situ, orang lalu lalang semua sehingga ambil air. Macam itu. Jadi situlah Siti Hajar tu dihidupkan bersama dengan anaknya Ismail alaihissalam, ya. Begitu. Jadi itulah kelebihan yang kita pergi sa'i gawi, tapi kita tak tahu apa benda kita buat, ya. Naik turun, jalan sini. Apa kita buat? Kenapa kita buat? Tak nampak, ya. Kita kena faham, ya. Jadi lepas tu kita pergi Arafah. Duduk di Arafah. Di sana ada satu bukit yang dinamakan Bukit Rahmah, Jabal Rahmah. Jadi ada orang naik turun bukit, tengok, bawalah tengok. Tapi kenapa kita mesti naik Jabal Rahmah? Kenapa kita mesti pergi sana? Arafah tu apa? Arafah artinya ta'aruf. Ta'aruf tu perkenalan. Di sanalah Sayyidina Adam alaihissalam dengan Hawa alaihissalam berkenalan di sana, di Arafah. Sebab waktu diturunkan oleh Allah Ta'ala, Adam alaihissalam diturunkan di pulau Sri Lanka. Sri Lanka. Sekarang pun ada tempat dia bukit dinamakan Adam's Peak. Ada tapak, ada cap tapak. Kemudian Siti Hawa pula diturunkan di Jeddah. Sebab tu tempat tu dinamakan Jeddah tu nenek. Jeddah artinya nenek, ya. Jadi diturunkan sana. Jadi berapa jauh? Jadi Sayyidina Adam alaihissalam daripada Sri Lanka terus jalan sampai itu jam belum ada kapal terbang lah. Tak ada kapal terbang, tak ada kapal, ya. Jalan sampai ke Arafah. Sayyidatina Hawa jalan daripada Jeddah sampai ke Arafah. Di Arafah mereka bertemu. Sebab itu dinamakan Arafah. Arafah artinya perkenalan. Mereka berdua perkenalan, kemudian naik ke atas bukit Rahmah, Jabal Rahmah tu. Di situlah mereka bersatu sampai anak beranak dan sebagainya lah. Itulah permulaan hidup manusia daripada Arafah. Arafah tu perkenalan antara suami isteri, antara Adam alaihissalam dengan Hawa alaihissalam. Di situlah, sebab tu dinamakan Arafah. Arafat artinya perkenalan, ya, perkenalan. Jadi sebab tu sekarang orang semua niat pergi naik Jabal Rahmah boleh dapat jodoh. Naik Jabal Rahmah boleh dapat jodoh. Minta jodoh boleh dapat. Macam itu. Itu pendapat ulama lah, Jadi di situ juga dekat Jabal Rahmah di bawah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan khutbah terakhir. Dinamakan khutbatul wada', khutbah terakhir. Selepas 59 hari selepas khutbah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. 59 hari, ya.
Jadi di dalam khutbah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan segala pesanan untuk Islam. Waktu itu orang paling ramai, beratus ribu di situ, sampaikan, wahai saudara-saudara, kamu tahu tak hari ini hari apa? Hari Arafah, hari mulia. Kamu tahu tak tempat ni tempat apa? Tempat yang mulia. Kamu sampaikan kepada orang yang kemudian, apa yang berlaku di sini adalah kita patuh kepada Allah, taat kepada Allah. Kita buat ibadah dan sebagainya. Terusnya siapa di antaranya siapa ada hutang, kalau ada janji hutang itu nak bayar dengan riba, jangan batalkan riba itu. Batalkan riba itu. Siapa janji nak bayar, bayar. Kalau tak boleh bayar, tak mampu bayar, orang yang punya ini wang itu ampunkan kalau boleh. Macam gitu, maafkan, maafkan. Jadi ini semua pesanan-pesanan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada khutbah terakhir. Di situlah turunnya satu ayat yang terakhir sekali. Ayat yang diturunkan sebagai wahyu terakhir ialah al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ini penting sekali kerana di sini kata Allah Taala al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku telah menyempurnakan bagi kamu agama kamu. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati, dan juga aku dah sempurnakan, aku dah cukupkan segala nikmat aku untuk kamu. Tak perlu kamu cari lagi. Semua dah aku dah cukupkan, wa raditu lakumul Islam madina, dan aku sudah redha untuk kamu Islam sebagai hidup, cara hidup kamu. Islam sebagai cara hidup kamu. Jadi di sini banyak tafsir-tafsir kita nampak. Di sini dinakum, din itu artinya sebagai agama. Bukan itu saja, agama itu sempit. Bila kata agama sempit, tapi din artinya cara hidup kamu. Macam mana cara hidup? Ada peraturan-peraturan dalam Quran. Kita lihat macam-macam peraturan. Ada peraturan perkahwinan, ada peraturan beranak, ada peraturan macam mana nak hidup kita, peraturan ekonomi ada, peraturan pertanaman, penanaman, apa-apa semua ada. Semua panduan-panduan dalam Quran lengkap. Sebab itu dia jadi cara hidup. Panduan itu cara hidup. Bukan sekadar kita sembahyang, puasa, zakat, haji saja, tidak. Tidak. Sebab itu Quran adalah satu panduan hidup manusia. Seperti mana yang lain-lain. Sebelum Quran itu Allah turunkan 113 kitab, termasuk Quran 114. Allah kata, ya huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul hayyul qayyum nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil min qablu hudan lin-nas wa anzala al-furqan. Artinya Allah menurunkan kepada kamu kitab ini, yakni Al-Quran, mengandungi di dalamnya segala kebenaran dan membenarkan adanya kitab-kitab sebelum ini, Taurat, Injil, Zabur dan sebagainya. Semua ada. Allah mengaku adanya kitab-kitab itu. Tapi kitab-kitab itu hanya untuk orang-orang sebelum kamu, bukan orang sekarang. Kitab-kitab itu, Taurat, Injil, Zabur itu semua untuk orang-orang sebelum kamu, min qablu hudan linnas. Kemudian wa anzalal furqan. Kemudian Allah turunkan Al-Quran ini dinamakan Furqan kerana apa? Quran membezakan antara benar dan salah, antara betul dan salah, antara baik dan jahat dalam Quran. Dia terangkan ini bagus, ini tak boleh, ini boleh, ini haram, ini halal dan sebagainya, semua terangkan. Tapi dalam kitab-kitab sebelumnya tak ada keterangan-keterangan seperti itu. Maka itu Quran dinamakan Al-Furqan, membezakan antara baik dan jahat, antara betul dan salah. Sebab itu Al-Furqan. Kemudian Allah kata, ini sekarang berlaku ni macam mana?
Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah war-rasikhuna fil 'ilm yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Jadi kami, yakni Allah, turunkan kitab ini, di dalamnya ada ayat-ayat yang jelas dan nyata maksud-maksudnya, ayat muhkamat yang ada halal, haram, semua ada jelas. Kemudian ada pula ayat-ayat yang boleh ditafsirkan kepelbagaian. Ada yang tak jelas gitu, yang haram tidak, boleh jadi haram, boleh jadi halal, macam gitulah. Jadi ada orang hatinya busuk, dia menggunakan ayat-ayat seperti ini untuk mengelirukan manusia. Dia kata takwil ini gitu, takwil ini gitu. Tapi Allah kata, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil 'ilm. Tidak ada mengetahui sebarang orang tentang takwil-takwil ini, pentafsiran-pentafsiran ini, melainkan Allah dan orang-orang yang mendalami ilmunya. Warrasikhuna fil 'ilm, orang-orang yang mendalami ilmunya. Bukan semua orang boleh mendalami ilmu, Warrasikhuna fil 'ilm yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina. Mereka semua berkata, kami beriman dengan semua ini, kerana ini semua daripada Tuhan kami, bukan daripada orang lain. Daripada Tuhan kami, kami yakin. Sebab itu kemudian mereka kata, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami janganlah kau menyelewengkan kami sesudah kamu beri petunjuk kepada kami. Kami dah dapat petunjuk. Jadi janganlah kamu menyelewengkan kami, macam gitu. Jadi orang-orang yang mendalami ilmu. Jadi perlu kita mendalami ilmu untuk mengetahui ini semua. Baru kita boleh kata ini betul, ini tak betul. Ini tidak. Tahu-tahu ni tak boleh, ini tak boleh, ini tak boleh. Tapi pelajarannya tak berapa. Suruh baca tak tahu. Suruh tanya tak tahu. Tapi dia ingat dia pelajaran dekat universiti apa semua dah pandailah tu. Tapi cakapnya tentang Quran, tentang apa, tak betul. Maka itu kadang-kadang dia orang keluarkan fatwa-fatwa ni tak betul. Kerana apa? Mereka tak ikut apa kata Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka kata, oh ni hadis kata begini. Tapi mereka, pandangan-pandangan mereka itu ataupun pentafsiran mereka itu sangat cetek. Sangat cetek. Sebab itu orang pergi haji, bertahun-tahun pergi haji, balik haji, pergi haji, balik haji, apa dapat? Tanya, ada haji mabrur tak? Tak ada. Haji mabrur tak ada. Haji Marlboro ada. Haji mabrur tak ada. Macam mana haji mabrur? Haji mabrur ini haji yang Allah terima dan Allah berikan rahmat dengannya. Kemudian bila dia balik daripada haji, dia berubah tak PL dia? Itu kita kena tengok. PL dia berubah tak? Kalau dulu PL-nya maki hamun, sekarang tak maki hamun lagi misalnya. Kalau tidak, balik dari haji masih maki hamun. Ada orang kata dia balik dari haji pakai songkok, kemudian dia suruh orang pergi beli nombor 4 di 4D kata. Tanya, kenapa Pak Haji? Aku tak boleh pergilah, aku dah pergi haji. Kau boleh belikan untuk aku lah. Sama kan? Ya tak? Jadi mana perubahan dia? Tak ada perubahan. Cuma dia tak nak tunjukkan pasal apa dia pakai kopiah. Dia tak nak tunjukkan muka dia, suruh orang pergi belikan. Jadi budak tu baik, dia ada pelajar. Dia kata, Pak Haji kalau begitu saya pun dosa lah. Tak boleh lah, saya tak nak. Di situlah datangnya haji mabrur. Kalau betul-betul haji mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, haji yang diberi pahala kerananya, maka dia kena ada perubahan. Kadang-kadang dia maki hamun, balik pun dia maki hamun juga, dia tak ada perubahan. Jadi artinya dia tak ada haji mabrur, haji yang tak mabrur. Macam mana? Ini tak guna. Belanja berpuluh-puluh ribu tak guna. Sekarang bukan murah lagi, lagi mahal. Jadi sebab itu kita kena faham apa tu haji.
Haji itu adalah membersihkan diri